Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 8 Julai 2021 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Muhyiddin Yassin masih merupakan Perdana Menteri Malaysia yang sah, kata Peguam Negara Idrus Harun. Menurut Idrus, ketika ini kerajaan tidak mempunyai apa-apa fakta jelas yang menunjukkan Muhyiddin tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Dalam satu kenyataan, Idrus berkata, penentuan seseorang itu mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat hendaklah ditentukan mereka sendiri dan bukan kenyataan media parti atau pemimpin politik. Terdahulu media melaporkan Idrus dan beberapa menteri kabinet telah hadir ke kediaman Muhyiddin di Bukit Damansara pagi tadi. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi awal pagi ini mengumumkan menarik balik sokongan terhadap Muhyiddin dan mendesaknya berundur bagi membolehkan penggantinya dipilih. Dalam pada itu, pejabat Perdana Menteri menafikan dakwaan bahawa Muhyiddin akan menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baik, sementara itu, rakan-rakan UMNO dalam komponen BN tidak akan menyokong keputusan MT UMNO semalam untuk menarik sokongan terhadap Muhyiddin. Sebaliknya, mereka akan terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin sehingga PRU berikutnya. Free Malaysia Today melaporkan Setiausaha Agong MCA Chong Sin Woon berkata penarikan sokongan UMNO tidak akan mengubah pendirian partinya. Menurutnya, kecuali BN membuat keputusan baru dan rasmi, MCA akan terus menyokong PN sehingga PRU sesuai dengan keputusan BN sebelum ini. Dalam pada itu, Presiden MIC S. Vigneswaran turut tidak mengendahkan gesaan Presiden UMNO Zahid Hamidi. Beliau dilaporkan berkata Zahid seharusnya meminta semua menteri parti itu meletakkan jawatan dalam kerajaan terlebih dahulu berbanding mendesak Muhyiddin berundur. Semalam Zahid berjaya mendapatkan mandat MT UMNO untuk menyokong keputusan menarik balik sokongan terhadap Muhyiddin. Bagaimanapun, Zahid tidak mempunyai sokongan 38 ahli Parlimen UMNO yang kebanyakannya berpihak kepada Naib Presiden Ismail Sabri Yaakob dan bekas Naib Presiden Hishamuddin Hussein. Baik, berita yang seterusnya. Bekas Setiausaha Agong UMNO Anwar Musa hari ini menolak kenyataan yang dibuat Zahid awal pagi tadi dan menyifatkannya tidak lengkap. Ini kerana menurut Anwar masih ada butiran mesyuarat MKT UMNO semalam yang tidak dijelaskan kepada media. Ahli-ahli Parlimen UMNO telah diberikan mandat untuk menentukan secara budi bicara tentang sokongan mereka kepada kerajaan dan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Digunakan istilah itu apabila ada sebarang usul, sama ada usul percaya atau usul tidak percaya, ahli-ahli Parlimen UMNO diberikan kebebasan dan budi bicara. Terdahulu, Malaysia Kini melaporkan beberapa sumber MT UMNO mengesahkan ahli-ahli Parlimen UMNO telah diberi kelonggaran untuk mengundi ketika sidang Parlimen. Bagaimanapun, seorang sumber memberitahu kelonggaran itu hanya bagi mengundi berkaitan ordinan darurat. Tanda pagar kerajaan tumbang menjadi antara topik paling sohor kini di Twitter hari ini. Ia berlaku kurang daripada 24 jam selepas Zahid Hamidi mengumumkan penarikan sokongan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Setakat jam 4 petang tadi, tanda pagar itu telah disebut dalam lebih 11,000 capan di Twitter. Rata-rata warga maya menyatakan kekecewaan terhadap drama politik yang tidak berkesudahan ketika kes harian COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Sementara itu, beberapa pemimpin pembangkang turut menggesa agar Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan. Dalam satu kenyataan, ahli Parlimen PKR Sim Zezin berkata Muhyiddin harus mengundurkan diri kerana telah kehilangan sokongan majoriti ahli Parlimen. Sementara itu, ahli Parlimen DAP Abdul Aziz Bari menyarankan agar Muhyiddin meletakkan jawatan dan berkhidmat sebagai PM sementara sehingga kerajaan baru dibentuk. Shellfish, red meat, and beer.
If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, berita yang seterusnya. Situasi wabak COVID-19 negara terus merosot di tengah-tengah krisis politik apabila 8,868 kes baru dilaporkan hari ini. Kes baru hari ini merupakan rekod jangkitan kedua tertinggi sejak 29 Mei lalu yang mencatatkan rekod 9,020 kes harian. Jumlah ini menjadikan kes aktif sebanyak 77,275 kes, manakala jumlah keseluruhan kes COVID-19 meningkat kepada 808,658 kes. Selangor melaporkan 4,152 jangkitan baru, kali pertama negeri itu merekodkan jangkitan melepasi angka 4,000 kes. Seramai 952 lagi pesakit sedang dirawat di ICU, manakala 5,802 pesakit disahkan sembuh hari ini. Sebanyak 135 lagi kes kematian direkodkan hari ini, juga merupakan kes kematian tertinggi sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Jabatan Kesihatan Selangor menjelaskan adalah hampir mustahil untuk berlaku suntikan tanpa vaksin diberikan kepada penerima. Penjelasan itu dibuat sesulan seorang penerima membuat laporan polis kerana mendakwa disuntik dengan jarum suntikan kosong pada Selasa lalu. Dalam satu kenyataan, Pengarah Kesihatan Selangor, Dr. Syahari Ngadiman berkata, pemberi vaksin adalah kaki tangan terlatih dan dilantik secara rasmi oleh Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Semalam, seorang lelaki dari Kapar Klang membuat laporan polis selepas mendapati dia diberi suntikan kosong ketika menerima vaksin COVID-19 di Hospital Banting. Menurut Simon Eng, dia hanya menyedari kejadian itu setelah menyemak rakaman video ketika proses suntikan vaksin dijalankan. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Ahmad Ridwan Muhammad Nur, mengesahkan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan siasatan sedang dijalankan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.